Nampak? Ha. Hai, good morning. Muaz! Muaz sekarang ada dekat Pejabat Kesihatan Ceras. Ya, untuk pusat persampalan kan ni? Muaz, kita bawa masuk TV Boleh, boleh? Boleh? Okey. Okay, jom. Kita bersama dengan Muaz dekat Klinik Kesihatan Ceras. Baik, terima kasih untuk Haziq dan juga Zeti. Hari ini memang cukup teruja sekali. Hujung-hujung minggu ni Muaz nak bawakan kepada anda. Sekarang ni Muaz bersecara langsung dari Pejabat Kesihatan Ceras. Sebab kita semua sedia maklum bahawa setiap pusat kesihatan, pejabat kesihatan ini memainkan peranan yang cukup penting. Sibuk setiap hari untuk menerima kunjungan dari pelbagai pihak dan juga masyarakat. Jadi hari ini saya bersama dengan Encik Alwani bin Muhammad yang merupakan Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Jadi kita nak kongsikan bagaimana agaknya peranan Encik Alwi sendiri setiap hari di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Peranan PPKP dalam kawalan COVID ini, kita akan bermula dengan penerimaan notifikasi daripada semua hospital, klinik-klinik, sama ada swasta ataupun kerajaan, dan notifikasi tersebut kita akan verifikasi sama ada kes itu adalah kes kita ataupun kes luar. Sekiranya kes luar, kita akan pindahkan kepada pejabat kesihatan yang berkaitan. Kes-kes tersebut kita akan PPKP akan menjalankan siasatan untuk kita mengenal pasti punca jangkitan dan juga mengenal pasti kontak-kontak kes. Yang mana kontak-kontak kes ini kita akan bagi tarikh untuk datang ke pejabat kesihatan untuk diambil sampel. Diambil sampel untuk memastikan kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. PPKP juga di sini akan bertanggungjawab untuk mengeluarkan HSO kepada close contact ini dan juga mengeluarkan RU. Mana kepada close contact yang telah tamat menjalani kuarantin selama 10 hari dan dia punya result adalah negatif. Okey. Dan juga sekarang ini kita tengok kematian banyak. PPKP juga bertanggungjawab dalam pengurusan kematian sama ada kematian Islam ataupun bukan Islam. Dan juga PPKP akan bertanggungjawab dalam penguatkuasaan Akta 342 di mana kita akan menguatkuasa peraturan-peraturan Akta 342 di mana kita akan menguatkuasakan SOP, pematuhan SOP kepada semua masyarakat. Supaya dengan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, kita harap kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, kalau kita tengok peranannya memang cukup besar dan mungkin sedikit harapanlah kepada semua sebab kita semua sedia maklum bahawa PKPP ini melangsungkan dia punya peranan, memainkan peranan yang cukup besar. Jadi apa agaknya yang diharapkan untuk orang ramai untuk turut sama-sama membantu? Okey, harapan dan nasihat saya kepada masyarakat di luar sana supaya ikutlah SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dengan pematuhan pada SOP, insya-Allah rantaian jangkitan COVID-19 ini kita dapat putuskan. Terima kasih Encik Alwani bin Muhammad merupakan Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Terima kasih. Dan selain itu juga pada hari ini kita akan bersama dengan Puan Rozirawati Muhammad. Puan Rozirawati Muhammad Nur yang merupakan Ketua Jururawat dan bersama dengan kita bila sebut mengenai Ketua Jururawat ni peranannya memang cukup penting. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit fungsi tempat persampalan ini. Okey, Assalamualaikum semua. Sebelum tu saya nak bagi tahu persampalan untuk orang awam lebih mengenali, ia adalah salah satu ujian calitan ataupun swab COVID-19 yang dilakukan untuk di bahagian kesihatan untuk mengesan kes COVID-19 maksudnya melalui ujian makmal lah. Okey. Okey, dan mungkin dari segi langkah pertama sebab kita semua sedia maklumlah benda ni kita dah ulang kali dah beritahu banyak kali untuk swab test ni. Jadi mungkin bagi kita nak mengingatkan orang ramai lagi langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Okey, langkah pertama seperti biasa pemakaian PPE seperti yang anda boleh tengoklah di belakang. Okey, pemakaian PPE ini adalah salah satu langkah untuk mengelak jangkitan silang COVID-19 di mana jenis pemakaian PPE yang kita bagi kepada petugas kita bersesuaian mengikut risiko yang perlu dihadapi oleh mereka semasa pengambilan swab test. Jadi mungkin dari segi tugasan-tugasan dalam kita berada di kawasan ataupun tempat persampalan ini. Okey, tugasan seperti yang sedia maklum kami mempunyai seramai 20 petugas yang terdiri daripada berbagai kategori seperti doktor, jururawat, pembantu pegawai perubatan, pembantu perawatan kesihatan, pemandu dan lain-lain yang mempunyai skop tugas masing-masing
dalam sebagai satu pasukan ataupun teamwork. Bagi individu yang akan menghadiri untuk pengambilan ujian swab test, kita akan sediakan listing sehari lebih awal. Okey, lepas tu segala kelengkapan akan disediakan juga sehari lebih awal untuk memastikan kelancaran proses pengambilan swab. Dan individu yang akan mengambil ujian tersebut, kita akan menghubungi mereka lah untuk datang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Okey, jadi sekali lagi peringatan kepada anda semua, masa yang telah pun ditetapkan kita kena ikuti ya, dan pastikan juga lokasinya. Sebab kita semua sedia maklum bahawa ada setengah kawasan yang sesak oleh kerana tak mengikut masa yang telah pun diberikan. Jadi kalau ada pesakit yang datang ke sini, apa sebenarnya langkah yang mereka harus lakukan? Sebab kadang-kadang ada di antara kita kan, bila sampai kita tak tahu nak buat apa kan. Apa langkah pertama, kat mana kita nak kena pergi? Okay. Selalunya semasa kita menghubungi individu yang akan melakukan swab, kita akan bagi tahu lokasi dan tempat yang perlu berhimpunlah. Cuma pesanan saya, jangan berkumpul di kawasan orang ramai sebelum ujian, semasa ujian atau selepas ujian. Dan bagi mengelakkan jangkitan bersilang berlakulah di antara individu-individu yang lain, sebab kita tak tahu sama ada individu tersebut bebas ataupun tidak. Dan kita juga meminta orang ramai supaya datang pada masa dan tarikh yang kita berikan. Baik, mungkin pesanan kepada semualah, sebab kita semua sedia maklum, kita banyak kali dengar frontliner kita dah penat, frontliner kita dah letih. Setiap hari mereka bertugas. Jadi pagi ni pun bersama dengan kami, ini semua datang awal ni. Kejap lagi dia akan terus sampai ke petang untuk terus bekerja kan. Jadi silakan kepada mereka yang sedang menyaksikan kita. Okey, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kopitiam kerana sudi membuat rakaman di sini. Nasihat saya kepada individu atau orang awam, jagalah SOP. Jika anda disahkan positif COVID, kuarantinlah diri anda sehingga keputusan swab keluar ataupun sehingga tamat tempoh kuarantin. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Rozirawati Muhammad Nur, Ketua Jururawat. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Secara tak langsung kita berkongsikan bersama dengan anda apa yang sedang berlaku di Pejabat Kesihatan Ceras. Dan di belakang saya ini adalah pengorbanan yang telah dilakukan oleh frontliner kita, bagaimana nak kena pakai PPE. Anda bayangkan, maksudnya kalau dah pakai ni daripada awal sampai habis, selalunya berapa lama masa yang mereka akan pakai ni? Lebih kurang 4 ke 5 jam. Wow, 4 ke 5 jam. Terima kasih kepada frontliner kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana sebab kita ataupun Muaz kat sini akan bersama dengan anda selama anda menyaksikan Borak Kopitiam. Okey, jadi Zeti dan juga Haziq yang berada di sana, kita akan lihat lagi apa yang sedang berlaku di sini. Baik, kita kembali bersama dengan Zeti dan juga Haziq untuk Borak Kopitiam.